Okay, salam sejahtera murid-murid sekalian. Sekali lagi bersama-sama dengan saya, Cikgu Alex. Ya, pada hari ini kita akan teruskan dengan pembelajaran bahasa Melayu. Ya, walaupun sekarang ini kita masih dalam tempoh perintah kawalan pergerakan, ya, tetapi ada 12 hari lagi. Harap-harap dalam masa 12 hari lagi kita akan kembali yang bekerja balik bekerja, yang ke sekolah kembali ke sekolah. Ya, harap-harap kita dapat mengikut tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia dengan baik untuk memastikan sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan ini kita mematuhi arahan yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan, ya, iaitu kita jangan pergi ke mana-mana, kita duduk di rumah sahaja, belajar dalam talian, bekerja dari rumah. Harap-harap selepas ini kita dapat mengurangkan jumlah kes COVID-19 dengan berkesan sekali. Jadi untuk hari ini, cikgu akan mengajar murid-murid sekalian untuk menulis karangan yang tahapnya untuk murid tingkatan 4 dan juga murid tingkatan 5. Ya, dengan menggunakan bahan yang telah pun cikgu kongsikan dalam WhatsApp, ya, ataupun dalam mana-mana media sosial ataupun dalam mana-mana pautan yang telah diberikan oleh cikgu. Ya, jadi kita lihat bahan yang telah diberikan itu bersama-sama. Ya. Baik, kita lihat bersama-sama ya untuk yang ini penulisan karangan tingkatan 4 dan 5. Temanya cikgu tetapkan tema ini sebagai tema jati diri dan kewarganegaraan atas rasional bahawa walaupun COVID-19 ini ada berkaitan dengan tema kesihatan dan kebersihan, tetapi apa yang akan kita tulis pada hari ini lebih berfokus pada kesedaran sivik kita, tanggungjawab sosial kita sebagai rakyat Malaysia yang baik pada saat-saat kritikal ini. Jadi oleh sebab itu, cikgu tetapkan temanya sebagai tema jati diri dan kewarganegaraan. Kalau mengikut di SKP, iaitu Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang terkini, ya, tingkatan 4 pada tahun 2020 ini, standard pembelajaran kita ialah 3.4.5, iaitu menulis untuk menghasilkan karangan dengan wacana yang lengkap, bahasa yang gramatis, ungkapan yang menarik. Jadi ketiga-tiga perkara ini akan kita lihat dengan telitinya pada hari ini, iaitu wacana yang lengkap, ya, bagaimana memastikan apa yang kita tulis itu berkesinambungan, ya, sehingga membentuk satu wacana yang lengkap dan bermakna, bahasa yang gramatis iaitu bahasa yang baik dan tidak ada kesalahan tata bahasa, dan satu lagi ungkapan yang menarik iaitu bagaimana kita menggunakan kosa-kosa kata yang menarik dan juga peribahasa yang baik untuk menjadikan apa yang kita tulis itu berkesan dan menarik. Baik, kita lihat soalannya dulu. Okay, soalannya begini, anda berasa risau tentang keadaan wabak COVID-19 yang sedang mengancam kesejahteraan rakyat Malaysia dan warga dunia. Sehubungan dengan itu, sebagai remaja yang bertanggungjawab, ya, cikgu hendak highlightkan bahagian ini, sebagai remaja yang bertanggungjawab. Okay. Maksudnya apabila awak tulis karangan ini nanti, pastikan karangan ini ditulis dengan mengambil peranan sebagai remaja yang bertanggungjawab. Anda berhasrat untuk membuat satu video ringkas, bagi memberikan peringatan kepada kenalan anda dalam media sosial berhubung dengan tindakan yang perlu dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Maksudnya, soalan ini meminta murid-murid menulis satu karangan yang nanti karangan itu akan menjadi satu skrip yang membolehkan awak menggunakan skrip itu untuk dijadikan rakaman video, ya, yang boleh dikongsikan dalam media sosial seperti Facebook dan sebagainya. Ya, sebab cikgu fikir soalan ini mesti dibuat sedemikian kerana memang sekarang ini kita dalam perintah kawalan pergerakan, kita tak boleh ke mana-mana. Jadi tidak betul kalau cikgu kata menyampaikan satu ceramah
ya kepada penduduk di sesuatu kawasan, nanti itu sudah menyebabkan kita tidak mematuhi perintah kawalan pergerakan dan juga dia menjadi kurang logik kerana penjarakan sosial tidak dapat dilaksanakan. Ya, tetapi kalau kita buat dalam bentuk video yang akan dimuat naik dalam media sosial, maka itu logik soalannya. Okay. Baik, jadi apa yang arahannya ialah sediakan teks rakaman anda selengkapnya dengan berpandukan maklumat yang diberikan di bawah ini. Maklumat diberikan di bawah ini hanya sebagai pengayaan, ya, hanya sebagai pengukuhan atau pengayaan maklumat tambahan yang boleh kita peroleh, ya. Tetapi pada umumnya kehendak soalan ini ialah kita hendak memberikan peringatan, ya, kita nak memberikan peringatan, ya, kepada kenalan anda dalam media sosial berhubung dengan tindakan yang perlu dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Ya. Tindakan yang perlu dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Dan jangan lupa peranan anda sebagai seorang remaja. Okey, macam itu. Jadi sekarang kita lihat bahan ini hanya sebagai satu bahan rangsangan, ya, untuk kita sama-sama melihat, ya, kalau berdasarkan bahan ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada 12 PM, 12 tengah hari, 31 Mac 2020, ya, dan bilangan kes positif yang dicatatkan sehingga tarikh itu, ya, iaitu 2 hari yang lalu adalah sebanyak 2,766 kes, ya, di seluruh Malaysia dengan beberapa kawasan, ya, bilangan kawasan yang direkodkan sebagai zon merah, iaitu zon yang mempunyai 41 kes dan ke atas, ya. Nampaknya masih belum memperlihatkan pengurangan atau penurunan, dan kemudian ada juga sebilangan daerah yang telah pun mencatat 20 hingga 40 kes sehingga dikategorikan sebagai zon oren ataupun zon jingga, dan yang tiada kes itu ada beberapa. Yang tiada kes itu kalau di Semenanjung Malaysia kita dapati hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 daerah sahaja. Ya, tetapi kalau di Sabah dan Sarawak masih ada banyaklah di sana, ya, yang dikategorikan sebagai zon hijau dan tiada kes. Dan yang penting dalam bahan ini kita lihat 4 tindakan yang telah disarankan itu, iaitu yang pertama, patuhi arahan perintah kawalan pergerakan, duduk di rumah, ya, yang pertama ini. Kemudian yang kedua, kerap cuci tangan dengan air atau dan sabun atau gunakan hand sanitizer. Hand sanitizer dalam bahasa Melayu kita boleh namakannya sebagai cecair pencuci tangan, ataupun kita juga boleh namakannya sebagai pensanitasi tangan, ya, pensanitasi tangan. Okay, kemudian tindakan yang ketiga ialah jarakkan diri 1 meter daripada orang lain. Ya, jarakkan diri 1 meter daripada orang lain, iaitu kita mesti melaksanakan penjarakan sosial. Dan yang keempat, kita mesti mengamalkan pembelian dan pembayaran dalam talian. Jadi kesemuanya ada 4 saranan, 4 tindakan yang sepatutnya dilaksanakan oleh rakyat Malaysia untuk membantu kerajaan memerangi wabak COVID-19 ini. Baik. Jadi oleh sebab ini akan menjadi satu video, dan video ini sudah tentu dia akan menjadi seolah-olah kita memberikan ceramah, kita memberikan ucapan. Jadi kita perlu ada kata alu-aluan. Jadi apakah yang perlu ada dalam kata alu-aluan itu, ya? Okay, apa yang perlu ada? Okay. Pada pendapat murid-murid sekalian, apa yang perlu ada? Ya, sudah tentu mula-mula sekali kita perlu ada ucapan, kata-kata sapaan, ya, kata sapaan dan ucapan salam, ya, ucapan salam, ucapan salam, kata sapaan. Okey, kemudian yang kedua, ya, sudah tentunya kita juga perlu kita boleh nyatakan harapan kita, ya, harapan kita kepada kenalan kita, ya, harapan kita kepada kenalan dalam media sosial. Dan kemudian seterusnya yang ketiga itu sudah tentu kita perlu nyatakan tujuan, ya, tujuan kita membuat rakaman ini adalah untuk
apa. Ya, baik. Jadi cikgu telah pun membuat satu contoh. Sama-sama kita meneliti contoh ini. Cikgu akan memberikan penjelasan sekiranya ada yang kurang jelas. Baik, kita lihat bersama-sama. Salam sejahtera kepada rakan-rakan, sanak saudara, semua kenalan saya serta seluruh rakyat Malaysia. Jadi ini ialah ucapan salam, ya. Ucapan salam kepada sanak saudara, ke semua kenalan saya serta seluruh rakyat Malaysia. Okey. Baik, kemudian seterusnya kita, jadi inilah yang pertama. Dan yang kedua, kita nyatakan harapan. Terlebih dahulu saya berdoa agar kalian masih dalam keadaan sihat walafiat walaupun negara kita kini dilanda wabak COVID-19 yang amat berbahaya ini. Jadi kita berikan harapan kita berdoa semoga semua masih dalam keadaan sihat walafiat. Ya, sihat walafiat itu maksudnya dalam keadaan sihat-sihat saja, sihat sejahtera dan tidak uzur, tidak sakit, ya, semuanya dalam keadaan selamat. Ya, baik. Kemudian kita nyatakan tujuan. Tujuan saya membuat rakaman. Ya. Tujuan saya membuat rakaman pada hari ini adalah untuk memberikan peringatan kepada saudara dan saudari agar memikul tanggungjawab sosial sebagai rakyat yang berkesedaran sivik agar wabak COVID-19 berjaya kita perangi. Ya, tujuan saya membuat rakaman pada hari ini adalah untuk apa? Memberikan peringatan kepada saudara dan saudari agar memikul tanggungjawab sosial sebagai rakyat yang berkesedaran sivik. Okay? Supaya wabak COVID-19 berjaya kita perangi. Okay? Mungkin di sini cikgu letak untuk ya, supaya tidak ada dua kali agar. Ya, tujuan saya membuat rakaman pada hari ini adalah untuk memberikan peringatan kepada saudara dan saudari bagi memikul tanggungjawab sosial. Ya. Sebab tadi ada satu untuk di sana, bagi memikul tanggungjawab sosial sebagai rakyat yang berkesedaran sivik agar wabak COVID-19 berjaya kita perangi. Kemudian apa yang cikgu masukkan satu tambahan di sini ialah cikgu masukkan ungkapan menarik, iaitu beri bahasa. Jangan lupa tadi dalam standard pembelajaran kita sudah dinyatakan wacana lengkap, bahasa gramatis dan satu lagi ungkapan menarik. Jadi ingatlah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Jadi kita masukkan satu peribahasa di sini sebagai ungkapan menarik. Okay. Setakat ini harap murid-murid dapat mengikuti sesi pembelajaran bersama-sama dengan saya. Baik. Selepas kita tulis kata alu-aluan ini, maka kita sudah boleh teruskan, ya, kita boleh teruskan dengan menulis teks kita, bahagian yang seterusnya. Oleh sebab ini merupakan satu rakaman video, kita mesti sentiasa ada pembuka kata, macam contohnya saudara dan saudari sekalian, ya, rakan-rakan sekalian, sanak saudara sekalian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, perlu ada, ya, macam kita menulis ucapan. Jadi di sini kita mulakan dengan saudara dan saudari sekalian dan kemudiannya cikgu mengajar murid-murid sekalian bagaimana menulis pendahuluan. Ya, pendahuluan yang akan kita tulis itu akan berdasarkan satu teknik yang cikgu ajarkan, iaitu teknik think. Ya, teknik think merupakan satu teknik yang mudah untuk kita menulis pendahuluan. Ya, yang kata alu-aluan tadi itu hanya sebahagian daripada format, ya, hanya sebahagian daripada format yang cikgu tak anggapnya sebagai satu pendahuluan. Sekarang baru kita tulis satu perenggan pendahuluan. Perenggan pendahuluan yang akan kita tulis ini berdasarkan teknik think, ya, yang merupakan hasil inovasi cikgu, ya, sendiri, iaitu think ini sebenarnya apa? T untuk tema, ya, T untuk tema, H untuk huraian, huraian dengan berdasarkan tema kita, I ialah isu, N ialah perspektif negatif, huraian dari perspektif negatif ataupun natijah ataupun kesan boleh juga, dan K ialah kehendak soalan. Jadi maksudnya kalau kita tulis satu ayat untuk setiap bahagian ini, maka kita menghasilkan 5 ayat dalam pendahuluan kita.
Okey, jadi sama-samalah kita membina ayat bersama-sama. Kalau kita lihat bahagian tema, ya, bahagian tema. Tema kita COVID-19, ya. Tema kita juga boleh jadi jati diri, atau tema kita juga boleh ambil kesedaran sivik. Sebenarnya tak menjadi masalah. Tema boleh kita ambil daripada mana-mana bahagian tajuk kita tadi, ya. Asalkan tema itu merupakan satu kata nama, kita huraikannya, kita jelaskan tema kita, kita huraikannya, dan kemudian kita kaitkan dengan isu yang kita hadapi pada hari ini. Dan untuk kali ini, cikgu akan ambil tema wabak COVID-19. Jadi, wabak apa? Kita kembangkan ayat yang bersama-sama. Ya, wabak apa? Wabak COVID-19. Ya. Wabak COVID-19, ini apa? Telah diisytiharkan. Diisytiharkan maksudnya apa? Diisytiharkan maksudnya diumumkan. Diumumkan secara rasminya. Itu maksud diisytiharkan. Ya. Jadi telah diisytiharkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebagai pandemik. Ya, mengapa diisytiharkan sebagai pandemik? Kerana wabak COVID-19 ini bukan hanya melanda Wuhan, China, tetapi juga melanda negara-negara lain, Itali, Sepanyol, ya, Belgium, ya, Iran, India, Thailand, Malaysia, Singapura. Jadi sampai seluruh dunia telah pun melaporkan kes wabak COVID-19 ini. Jadi telah diisytiharkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia sebagai pandemik pada 11 Mac 2020, okay, seminggu sebelum. Jadi kita masukkan satu perkataan di sini, iaitu seminggu sebelum Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan oleh Kerajaan Malaysia. Jadi ayat yang telah kita bina ini ialah ayat berkaitan dengan keadaan wabak COVID-19. Ya, itu sekali lagi kita lihat bersama ayat ini. Wabak COVID-19 telah diisytiharkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia sebagai pandemik pada 11 Mac 2020, iaitu seminggu sebelum Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan oleh Kerajaan Malaysia. Okay. Jadi cikgu suka menyatakan iaitu seminggu sebelum untuk menggambarkan perkaitannya dengan Perintah Kawalan Pergerakan. Ya, sebab Perintah Kawalan Pergerakan kita bermula pada 18 Mac, ya, 18 Mac, dan WHO telah pun mengisytiharkan COVID-19 sebagai pandemik pada 11 Mac, iaitu genap 7 hari, seminggu sebelum. Jadi apabila kita tulis macam ini, sebenarnya itu menggambarkan kohesinya, ya, kohesinya apa yang kita tulis itu dengan berita sebenarnya yang berlaku dalam sekeliling, yang berlaku pada masa ini. Ya, baik. Kemudian kita huraikan. Sesungguhnya amat berbahaya, tidak harus dipandang enteng seantero dunia. Huraian ini mesti berdasarkan ayat tema. Jadi kalau katakan WHO telah mengisytiharkan COVID-19 sebagai satu pandemik, itu membawa makna apa? Iaitu bahawa wabak COVID-19 ini sesungguhnya amat berbahaya. Baik, sekiranya kita tulis, cikgu tak kata kita patut tulis begini, tapi sekiranya kita tulis macam ini. Wabak ini sesungguhnya amat berbahaya dan tidak harus dipandang enteng oleh warga seantero dunia. Adakah ayat ini bagus? Ya, sebenarnya kalau kita baca balik daripada tema dan huraian, kita dapati kalau kita mulakan ayat dengan wabak ini, sebenarnya ayatnya walaupun tak salah, ya, masih ada subjek, masih ada predikat, masih gramatis, tetapi dari segi keutuhan wacana kita kurang berjaya menjalinkan ayat pertama dengan ayat yang kedua ini. Okay, sebaliknya, kalau cikgu tukar kepada hal ini bermakna, ya, hal ini bermakna,
Ya, hal ini bermakna wabak ini sesungguhnya amat berbahaya dan tidak harus dipandang enteng oleh warga seantero dunia. Maka apabila cikgu tulis begini, kita nampak wujudnya kesinambungan antara ayat pertama dengan ayat yang kedua. Baik. Okey. Seterusnya, kita masukkan isu. Apakah isu yang berlaku? Ya? Kalau kita tengok, sehingga kini kira-kira 900 orang rakyat Malaysia ditangkap, dihadapkan mahkamah mengingkari perintah kawalan pergerakan memperlekeh pihak berkuasa. Ya, baik. Dengan hanya membaca nota-nota, kita sudah tahu apakah isu yang cuba dimasukkan di bawah di sini, iaitu masih ada kira-kira 900 orang, 800 lebih, saya yakin sudah sampai 900 orang rakyat Malaysia yang telah ditangkap sehingga kini. Ya, dan mereka ini telah pun dihadapkan ke mahkamah kerana mengingkari perintah kawalan pergerakan sebab sikap mereka yang memperlekeh penguatkuasaan pihak berkuasa itu. Jadi, pelajar-pelajar sekalian, ya, kalau kita lihat sehingga kini, ya, kira-kira 900 orang rakyat Malaysia telah ditangkap dan dihadapkan mahkamah. Perlu kita isi apa? Ke mahkamah, ya, sebagai akibat, ya, sebagai akibat daripada tindakan mengingkari perintah kawalan pergerakan, ya, kerana bersikap memperlekeh penguatkuasaan pihak berkuasa. Okey, baik, kalau kita lihat sekali lagi dari segi kesinambungan bagaimana? Kalau kita baca, ya, hal ini bermakna, baca ayat huraian, hal ini bermakna wabak ini sesungguhnya amat berbahaya dan tidak harus dipandang enteng oleh warga seantero dunia. Sehingga kini kira-kira 900 orang rakyat Malaysia telah ditangkap. Okay. Kalau tadi kita kata tidak harus dipandang enteng. Kemudian kita nampak 900 orang rakyat Malaysia telah ditangkap. Maksudnya 900 orang rakyat Malaysia ini memandang enteng. Jadi kalau tadi kita kata tidak harus dipandang enteng, tapi sekarang kita kata rakyat Malaysia memandang enteng. Jadi kita nampak kalau kita tak masukkan penanda wacana yang boleh merangkaikan huraian dengan isu, maka itu akan menjadikan kesinambungan itu tak begitu kemas. Jadi oleh sebab itu, cikgu cadangkan kita tulis begini, namun demikian, ya, sehingga kini kira-kira 900 orang rakyat Malaysia telah ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah sebagai akibat daripada tindakan mengingkari perintah kawalan pergerakan kerana bersikap memperlekeh penguatkuasaan pihak berkuasa. Ya, kalau murid-murid hendak tambah, namun demikian keadaan yang amat mendukacitakan ialah sehingga kini pun boleh. Ya, baik. Tapi tak apa, nanti ayat kita menjadi terlampau panjang. Ya, baik. Kemudian kita lihat, kita huraikan natijanya. Ya, kita huraikan kesannya, kesan negatifnya. Usaha anggota kesihatan ini siapa? Jururawat, doktor, ya, dan semua pegawai atau kaki tangan perkhidmatan perubatan di hospital kerajaan, ya, semakin mencabar. Ratusan orang masih dilaporkan COVID-19 dan sehingga hari ini 2,766. Ya, mengapa cikgu masukkan 2,766? Sebab kita nak berpandukan bahan yang diberikan dalam soalan ini. Jadi, kita mulakan dengan sebagai natijahnya. Sebagai natijahnya maksudnya sebagai akibatnya atau sebagai kesannya. Sebagai natijahnya, usaha anggota kesihatan di hospital kerajaan yang sedang
cikgu masukkan sedikit ya kosakata yang menarik ya, yang sedang berjerih-berih ya, yang sedang berjerih-berih ya, dan mempergadaikan nyawa mereka menjadi semakin mencabar. Kerana ratusan orang masih dilaporkan positif COVID-19 saban hari. Dan sehingga hari ini 2,766 kes telah dilaporkan. Kita tengok balik ayat ini semula. Sebagai natijanya, usaha anggota kesihatan di hospital kerajaan yang sedang berjerih-perih dan mempergadaikan nyawa mereka menjadi semakin mencabar kerana ratusan orang masih dilaporkan positif COVID-19 saban hari dan sehingga hari ini 2,766 kes telah dilaporkan. Baik, ada kalanya kalau katakan murid-murid berasa saya tidak pandai membina ayat yang panjang-panjang, tak ada masalah. Binalah ayat yang pendek. Beberapa ayat pun tak menjadi masalah. Ya, cuma cikgu di sini, cikgu biasanya bina satu ayat begini. Tapi kalau katakan murid-murid tidak pandai membina ayat yang panjang, ya, dan takut apabila ayatnya panjang, dia menjadi kurang gramatis, maka pecahkan dalam beberapa ayat. Ya. Sebagai contohnya, sebagai natijanya, usaha anggota kesihatan di hospital kerajaan ya, yang sedang berjerih-perih dan mempergadaikan nyawa mereka menjadi semakin mencabar. Ya. Kemudian mungkin tak payah kerana ya, sebagai buktinya kita boleh tambah. Sebagai buktinya kita kata begitu, ratusan orang masih dilaporkan positif COVID-19 saban hari. Dan sehingga hari ini 2,766 kes telah dilaporkan. Okay. Maka ayatnya menjadi tidak begitu panjang. Baik. Kemudian, kehendak soalan. Sebelum kudis menjadi tokak, maksudnya sebelum sesuatu yang kecil itu menjadi semakin besar dan sukar dikawal, ya, kemudian menyeru agar menggalas tanggungjawab sivik. Menggalas tu maksudnya memikul, ya. Menggalas tu maksudnya memikul, ya. Sewajarnya rakyat Malaysia bersama-sama memerangi wabak COVID-19 akar umbinya. Jadi ini ialah kehendak soalan kita. Okay. Okay. Baik. Jadi di sini kita masukkan satu lagi penanda wacana. Oleh sebab itu, sebelum kudis menjadi tokak, saya ingin ya menyeru taulan sanak saudara sekalian agar menggalas tanggungjawab sivik sewajarnya sebagai rakyat Malaysia patriotik, ya, yang patriotik, supaya dapatlah kita bersama-sama memerangi wabak COVID-19 sehingga akar umbinya
Okay. Oleh sebab itu, sebelum kudis menjadi tokak, saya ingin menyeru rakan taulan dan sanak saudara sekalian agar menggalas tanggungjawab sivik sewajarnya sebagai rakyat Malaysia yang patriotik supaya dapatlah kita bersama-sama memerangi wabak COVID-19 sehingga akar umbinya. Sekali lagi, kalau murid-murid tak dapat membina ayat yang panjang, binalah ayat yang lebih pendek, tidak menjadi masalah. Ini hanya satu contoh yang cikgu berikan dan cikgu kongsikan supaya kita boleh bersama-sama meneliti ya kualiti ayat yang kita bina itu. Ya, tidak semestinya ayat yang panjang itu berarti ayat yang baik, tidak ya. Tetapi yang penting ayat itu mesti dramatis. Antara ayat dengan ayat mesti memperlihatkan kesinambungan, iaitu mesti ada kohesi, koheren, ya, dan kemudian perlu ada ungkapan menarik supaya lengkap, ya, lengkap satu package apa yang perlu ada dalam sebuah karangan yang baik. Okey, baik. Jadi apabila kita gabungkan ke semua 5 bahagian ini bersama, maka kita akan mendapat satu pendahuluan yang lengkap di sini. Okey, kita lihat bersama-sama pendahuluannya. Wabak COVID-19 telah diisytiharkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia sebagai pandemik pada 11 Mac 2020, iaitu seminggu sebelum Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan oleh Kerajaan Malaysia. Hal ini bermakna wabak ini sesungguhnya amat berbahaya dan tidak harus dipandang enteng oleh warga saat teror dunia. Namun demikian, sehingga kini, kira-kira 900 orang rakyat Malaysia telah ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah sebagai akibat daripada tindakan mengingkari Perintah Kawalan Pergerakan kerana bersikap memperlekeh penguatkuasaan pihak berkuasa. Sebagai natijahnya, usaha anggota kesihatan di hospital kerajaan yang sedang berjerit-perit dan mempergadaikan nyawa mereka menjadi semakin mencabar. Sebagai buktinya, ratusan orang masih dilaporkan positif COVID-19 saban hari dan sehingga hari ini 2,766 kes telah dilaporkan. Oleh sebab itu, sebelum kudis menjadi tokak, saya ingin menyeru rakan taulan dan sanak saudara sekalian agar menggalas tanggungjawab sivik sewajarnya sebagai rakyat Malaysia yang patriotik supaya dapatlah kita bersama-sama memerangi wabak COVID-19 sehingga akar umbinya. Baik, jadi kalau kita dapat menulis pendahuluan sedemikian, saya rasa pendahuluan ini memang sudah mencapai tahap cemerlang, ya, boleh dapat markah yang baik ya kalau dalam peperiksaan. Baik, kemudian seterusnya kita lihat bahagian seterusnya, iaitu langkah yang ketiga, tulis isi dan kembangkannya. Jadi, cikgu menggunakan satu teknik yang dinamakan sebagai Tohu Chokep. Ya, teknik Tohu Chokep ini sebenarnya bukan teknik apa yang pelik-pelik pun, ya, cuma kita memberikan nama, ya, rebranding nama lain saja. Sebenarnya selama ini cikgu-cikgu memang mengajar murid menulis karangan sedemikian, ya, cuma mungkin murid-murid kadang-kadang kurang sedar, tidak ingat. Jadi untuk kali ini cikgu akan berkongsi satu teknik yang dinamakan sebagai Tohu Chokep. Sebenarnya Tohu Chokep itu apa? To ialah ayat topik. Ayat topik maksudnya menjawab soalan apa, ya, menjawab soalan apa, ya, iaitu apakah isi, ya, apakah isi kita nyatakan sebagai ayat topik. Kadang-kadang istilah yang lain digunakan ialah ayat judul, juga boleh diterima, sama sahaja, tak ada beza pun. Kemudian Hu ialah ayat huraian, kita huraikan mengapa kita berkata demikian. Okay. Kemudian seterusnya, Cho ialah ayat contoh, kita berikan contoh kepada ayat topik kita. Bagaimana? Ya, biasanya dalam Cho, dalam ayat contoh kita jelaskan bagaimana. Dan kemudian ke Tohu Chokep, ya, KEP tu KE ialah kesan sebenarnya. Apakah impaknya? Apakah impak daripada tindakan kita itu? Ya, nah akhir sekali P ialah ayat penegas, ya. Jadi sebenarnya dia bukan sesuatu yang sangat luar biasa, sama saja. Okay, cuma untuk hari ini cikgu hendak mengajak murid-murid sekalian, kita kalau biasanya kita huraikan, kita nyatakan isi, kita terus huraikan isi, kita berikan contoh, kita nyatakan kesan, kita buat penegasan. Hari ini kita hendak buat secara melintang. Ya, secara melintang itu kita isi jadual ini secara melintang. To semua to, hu semua hu, cho semua cho, kesan semua kesan, dan pi semua pi.
Tujuannya adalah untuk memastikan murid-murid dapat melihat, ya, pada hari ini cikgu hendak murid-murid dapat melihat antara perenggan dengan perenggan itu. Kita juga mesti pastikan berlakunya kesinambungan, kita juga mesti pastikan wujudnya ciri koheren, kita juga mesti pastikan tidak berlakunya pertindihan atau pengulangan kosakata yang telah pun digunakan atau penanda wacana yang telah pun digunakan ataupun struktur ayat yang telah pun digunakan. Jadi apabila kita buat secara melintang, satu lagi teknik yang boleh kita lihat dan pastikan karangan kita tulis nanti itu dia tidak menjadi orang kata monotonous. Monotonous maksudnya sama saja setiap perenggan. Ya, baik. Jadi kita lihat yang pertama. Terlebih dahulu kita lihat, kita masukkan isi. Isi itu saya ambil daripada bahan tadi. Ya. Isi pertama mematuhi arahan perintah kawalan pergerakan. Jadi cikgu pun isi dalam di sini mematuhi arahan perintah kawalan pergerakan. Yang kedua, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan pensanitasi tangan. Yang ketiga, menjarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain. Dan yang keempat, mengamalkan pembelian dan pembayaran dalam talian. Itu semuanya cikgu ambil daripada bahan yang di atas tadi itu. Okay? Jadi apa yang cikgu hendak buat di sini ialah kita masukkan, kita tulis ayat yang lengkap. Ya, kita tulis ayat yang lengkap. Ya, bagaimana kita tulis ayat yang lengkap? Untuk isi pertama, kita kata sebagai langkah pertama, ya, kita mestilah, ya, memastikan diri kita mematuhi arahan perintah kawalan pergerakan. Ya, cikgu akan tulis macam itu. Okay, kemudian isi yang kedua kita terus tulis isi yang kedua. Ya, ini sepatutnya perenggan yang kedua. Ya, perenggan isi yang seterusnya. Ya, perenggan isi yang kedua. Baik, jadi kita masukkan penanda wacana. Selain itu, ya, kita juga harus, ya, membudayakan amalan kerap mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan pensanitasi tangan. Kita juga harus membudayakan amalan kerap mencuci tangan. Okay. Kemudian, menjarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain. Ya. Bukan itu sahaja. Ya, bukan itu sahaja. Sekiranya kita keluar dari rumah, kita harus, ya, beringat-ingat agar menjarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain. Okay? Walaupun kita juga boleh bina ayat yang ringkas saja, tindakan seterusnya ialah kita mesti menjarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain. Cuma ayat itu tidak begitu menarik. Ya, tapi kalau kita tulis macam ini, bukan itu sahaja. Sekiranya kita keluar dari rumah, kita harus beringat-ingat agar menjarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain. Maka ayatnya menjadi lebih bernas, ya, dan indah di sini dari segi susunan perkataan. Dan isi yang keempat, mengamalkan pembelian dan pembayaran dalam talian. Okay. Akhir sekali kita kata, akhir sekali bukan akhirnya, ya. Kalau akhirnya dalam cerita, ya, akhir sekali digunakan untuk isi yang terakhir. Akhir sekali kita juga disarankan, ya, kita disarankan, dicadangkan agar mengamalkan pembelian dan pembayaran dalam talian. Ya, jadi kalau kita tulis begini, maka kita terus nampak dalam setiap perenggan nanti kita ada cara yang tersendiri kita memulakan ayat. Dan bukannya setiap ayat sebagai langkah pertama kita mestilah, sebagai langkah kedua kita mestilah, sebagai langkah ketiga kita mestilah, sebagai langkah keempat kita mestilah. Kalau kita tulis macam ini, sudah tentu cikgu yang menanda karangan kita nanti dia akan berasa bosan kerana ayat kita sama sahaja setiap perenggan itu. Ya, baik. Kemudian seterusnya kita lihat
bahagian huraian. Untuk bahagian huraian kita juga huraikan secara melintang, iaitu keempat-empat isi terus kita huraikan. Baik. Kalau kita lihat yang pertama tadi ya, langkah pertama ialah kita mesti mematuhi arahan perintah kawalan pergerakan. Okey. Jadi memutuskan rantaian, mengapa kita perlu buat begitu? Mengapa kita perlu mematuhi arahan perintah kawalan pergerakan ini? Mengapa? Memutuskan rantaian jangkitan, meratakan keluk wabak ini. Meratakan keluk ini ialah satu istilah baharulah ya, yang mungkin kali pertama kita mendengarnya, ya, yang kita sentiasa mendengar istilah dalam bahasa Inggeris, flatten the curve. Flatten the curve, apa curve-nya? Keluk wabak, ya. Tapi tak apa, penjelasan lebih lanjut, cikgu hendak murid-murid sendiri membuat sedikit kajian, ya, buat sedikit kerja rumah, cari apakah maksud flatten the curve-nya tu, ya. Baik, sekarang kita hanya nak uraikannya. Mengapa kita perlu mematuhi arahan perintah kawalan pergerakan? Jadi, kita pun kata tindakan ini teramat penting. Ya, tindakan ini teramat penting untuk memutuskan rantaian jangkitan sekaligus meratakan keluk wabak ini. Okey. Sekiranya kita tulis karangan bahagian A, ya, kalau katakan untuk murid SPM, karangan berpandukan bahan rangsangan, kalau keluar soalan seumpama ini, maka huraiannya kita tulis satu huraian pun cukup, ya, sebab kita tidak perlu tulis panjang lebar. Ya, tetapi sekiranya kita tulis karangan respons terbuka, sebenarnya ini pun cukup. Cuma kalau murid-murid yang cemerlang hendak huraikan lebih banyak ayat lagi, boleh teruskan, ya, tak ada masalah. Ya, tapi apa yang cikgu ajarkan di sini sekarang ialah yang minimum, ya. Tapi walaupun minimum, apabila murid-murid membaca ayat yang dibuat oleh yang cikgu buat, ya, ayat saya semuanya panjang-panjang, ada kata hubung. Jadi sebenarnya yang ini memang dah cukup dah. Ya, dan memang sebenarnya cukup untuk mendapat markah cemerlang. Cuma, ya, kalau katakan ada kadang-kadang ada cikgu yang hendak murid tulis 3 ayat huraian, 3 ayat contoh, 2 ayat kesan, tidak ada masalah, teruskan. Ya, mungkin ayat yang dibina itu tak panjang, itu sebabnya maka murid tulis lebih banyak ayat. Ya, sebagai contoh, kalau kita nak teruskan dengan satu lagi huraian pun boleh. Ya, tetapi untuk hari ini cikgu hendak ajar yang minimum saja dulu. Ya, baik. Yang penting bahasa gramatis, wacananya lengkap dan kemudian ada ungkapan menarik. Ya, baik. Jadi tindakan ini teramat penting untuk memutuskan rantaian jangkitan sekaligus meratakan keluk wabak COVID-19 ini, kalau kita nak masukkan, ya. Right? Okey. Memutuskan rantaian jangkitan, sebab apabila semua orang keluar, tidak ada berlakunya kontak ataupun hubungan antara manusia dengan manusia, maka risiko dan kebarangkalian kita dijangkiti penyakit itu akan menjadi kurang. Ya? Dan seterusnya, bilangan ataupun statistik jangkitan COVID-19 ini dapat dikurangkan atau diturunkan. Ya, jadi kalau kita nak terus huraikan, kita boleh masukkan satu lagi ayat. Baik. Kemudian yang kedua ialah kerap cuci tangan. Jadi huraian kita kata, ya, baik, harus kita budayakan, ya, tetapi sebenarnya tadi saya sudah kata kita juga harus membudayakan amalan, kan, ya. Jadi kita kata amalan ini harus kita budayakan kerana, ya, kerana tangan kita merupakan anggota badan utama yang kita gunakan pada setiap masa untuk memegang, menyentuh, membawa atau membuka sesuatu.
Ya, amalan ini harus kita budayakan kerana tangan kita merupakan anggota badan utama yang kita gunakan pada setiap masa untuk memegang, menyentuh, membawa atau membuka sesuatu. Itu sebabnya kita perlu pastikan tangan kita sentiasa dicuci dengan bersihnya. Ya, baik. Kemudian seterusnya, yang ketiga ialah kalau kita keluar, kita mesti menjarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter. Okay. Mengapa kita mesti menjarakkan diri kita 1 meter? Sebab jarak itu ialah satu jarak trajectory. Ya, kita secara purata anggota WHO telah pun buat satu kajian dan mereka mendapati bahawa trajectory daripada rembesan dari hidung atau mulut kita kepada orang yang berdekatan dengan kita itu adalah sejauh kira-kira 1 meter, macam itu. Jadi, kalau kita menjarakkan diri kita sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain, maka kemungkinan kita terkena rembesan yang keluar atau titisan yang keluar daripada mulut atau hidung orang lain itu menjadi kurang. Okay? Jadi, kita kata amalan ini ya, tersangat mustahak. Tadi kita dah kata teramat, sekarang kita kata tersangat. Tersangat mustahak. Ya. Kerana apa? Kita jelaskan mengapa kan? Kita jelaskan mengapa, jadi kita nyatakan kerana rembesan air liur, hingus atau batuk daripada seseorang yang berdekatan dengan diri kita boleh mengakibatkan kita dijangkiti virus ini. Okay. Baik, amalan ini tersangat mustahak kerana rembesan air liur, hingus atau batuk daripada seseorang yang berdekatan dengan kita, berdekatan dengan diri kita boleh mengakibatkan kita dijangkiti virus ini. Baik, okay, akhir sekali, tindakan yang keempat ialah mengamalkan pembelian dan pembayaran dalam talian. Jadi, tindakan ini amat bermanfaat. Mengapa amat bermanfaat? Kerana dapat mengurangkan apa? Mengurangkan keperluan kita keluar dari rumah serta meminimumkan apa? Keperluan kita menyentuh wang kertas atau duit shilling yang mungkin tercemar oleh virus COVID-19. Ya, tindakan ini amat bermanfaat kerana dapat mengurangkan keperluan kita keluar dari rumah serta meminimumkan keperluan kita menyentuh wang kertas atau duit shilling yang mungkin tercemar oleh virus COVID-19. Ya, jadi hari ini kita membuat uraian secara melintang. Baik murid-murid sekalian, setakat ini boleh menerima sesi pembelajaran ini. Cikgu berharap yang semua yang berada di rumah sekarang dapat mengikuti sesi pembelajaran kendiri ini dengan baiknya. Sekiranya ada masalah, boleh menghubungi cikgu melalui WhatsApp. Tak ada masalah, cikgu akan menjawab soalan sekiranya ada murid yang menghadapi masalah. Okay. Baik, kemudian seterusnya kita lihat kalau tadi dah to, sekarang who, seterusnya ialah to, who, sekarang ialah cho. Ya. Cho maksudnya contoh. Kita berikan contoh. Jangan kita berikan contoh berdasarkan ayat huraian, sepatutnya kita berikan contoh berdasarkan ayat topik. Ya. Itu ialah tip yang hendak cikgu
kongsikan juga di sini. Senantiasanya apabila cikgu membaca karangan murid-murid, cikgu mendapati kadang-kadang ada murid yang memberikan contoh dengan berdasarkan ayat huraian. Ya, kerana apa? Kemudian dia berikan contoh berdasarkan kerana itu. Walaupun tidak salah, tetapi sepatutnya lebih tepat, lebih elok kita berikan contoh berdasarkan ayat ayat topik kita. Ya, baik. Jadi yang pertama ialah mematuhi arahan perintah kawalan pergerakan. Okey. Baik. Jadi di sini memastikan diri kita berada di rumah sepanjang tempoh PKP, ya, dengan menjalani pelbagai aktiviti, ya, seperti belajar dalam talian, bekerja dari rumah serta meluangkan masa berkualiti dengan ahli keluarga. Okey. Baik. Ayat ini belum lengkap lagi. Belum lengkap lagi sebab depan tak ada subjek, ya. Tapi tak apa, kita lengkapkan semua contoh dulu, kemudian cikgu nanti akan ajar murid-murid sekalian bagaimana kita lengkapkan ayat ini dengan memasukkan penanda wacana, memasukkan subjek yang tepat. Baik. Kemudian yang kedua, mengamalkan cara betul 20 saat untuk memastikan kedua-dua telapak tangan, celah-celah jari, kuku. Baik. Mengamalkan cara cuci tangan yang betul, ya, macam mana yang dikatakan yang betul, iaitu sekurang-kurangnya 20 saat untuk memastikan kedua-dua belah telapak tangan serta celah-celah jari dan kuku dibasuh sepenuhnya, ya, dibasuh sepenuhnya. Bolehlah macam ini, ya, boleh. Okey. Maksudnya kita terangkan bagaimana, ya, kita terangkan bagaimana kita cuci tangan, bagaimana kita amalkan cara cuci tangan yang betul. Jadi kita jelaskan 20 saat, pastikan kedua-dua belah telapak tangan kita, atas, bawah, ya, atau depan, belakang, ya, kedua-dua belah telapak tangan serta celah-celah jari kita, ya, kuku, ya, dibasuh sepenuhnya. Baik. Kemudian yang ketiga ialah kita mengamalkan penjarakan sosial, iaitu berdiri 1 meter daripada orang lain. Jadi caranya bagaimana? Membeli keperluan kedai runcit, pasaraya, ayah memberitahukan. Mengapa ada ayah di sini, ya, murid-murid sekalian? Jangan lupa, video ini ialah video yang akan dimuat naik oleh murid sendiri sebagai seorang remaja. Jadi bolehkah remaja atau kanak-kanak yang bukan ketua keluarga keluar pada tempoh perintah kawalan pergerakan ini? Sudah tentu jawapannya tidak. Ya, jadi mungkin ibu bapa awak boleh keluar dari rumah, ya, membeli barang, tetapi awak sudah tentu tidak boleh keluar bersendirian. Jadi tidak logik kalau awak kata sekiranya apabila saya keluar, saya berdiri 1 meter dari pelanggan lain, itu menunjukkan bahawa tidak logik kerana seolah-olah remaja tidak mematuhi perintah kawalan pergerakan. Jadi di sini cikgu masukkan ayah, ya, memberitahukan. Membeli keperluan di kedai runcit atau pasaraya, ayah memberitahukan bahawa semua pelanggan perlu beratur di garisan 1 meter yang telah ditetapkan
dan hanya dibenarkan masuk apabila ada pelanggan keluar. Ya, maksudnya di sini apabila membeli keperluan di kedai runcit atau pasar raya, ayah memberitahu saya bahawa semua pelanggan perlu beratur di garisan 1 meter secara berjarak lah. Di garisan 1 meter secara berjarak yang telah ditetapkan dan hanya dibenarkan masuk apabila ada pelanggan keluar. Ya. Okay. Kemudian yang akhir sekali, aplikasi beli belah dalam talian seperti Shopee, Lazada atau pasar raya dalam talian seperti Tesco, membeli apa-apa saja, ya, tanpa perlu keluar dari rumah. Okey, baik. Mungkin kita nampak ayatnya macam tak berapa lengkap di sini. Kita nanti cikgu akan cikgu akan lengkapkannya. Sekiranya lapar apa? GrabFood, Foodpanda, ya, sekiranya lapar, perkhidmatan GrabFood atau Foodpanda, bolehlah kita manfaatkan. Baik. Jadi di sini kalau kita lihat satu demi satu, ya, kalau kita lihat satu demi satu, okey, mula-mula sekali kita boleh kata sebagai tamsil ialah contoh kita, ya, kita harus ataupun kita mesti, kita wajiblah, ya, lebih tepatnya di sini, kita wajib memastikan diri kita berada di rumah sepanjang tempoh PKP dengan menjalani pelbagai aktiviti seperti belajar dalam talian, bekerja dari rumah serta meluangkan masa berkualiti dengan ahli keluarga. Ya, ini pula kalau tadi sudah sebagai tamsilnya, kita boleh kata contohnya, ya, contohnya kita haruslah mengamalkan cara cuci tangan yang betul, iaitu sekurang-kurangnya 20 saat untuk memastikan kedua-dua belah telapak tangan serta celah-celah jari dan kuku dibasuh sepenuhnya. Okey. Kemudian ini kita boleh masukkan umpamanya juga bermaksud contoh, umpamanya apabila membeli keperluan di kedai runcit atau pasar raya, ayah memberitahukan, kalau memberitahukan tak ada saya. Kalau memberitahukan bahawa, ya, kalau nak memberitahu saya, maka tak payahkan. Ya, memberitahu saya bahawa semua pelanggan perlu beratur di garisan berjarak. Ya, kita kata di garisan berjarak 1 meter. Ya, macam itu lebih tepat, ya. Di garisan berjarak 1 meter yang telah ditetapkan dan hanya dibenarkan masuk apabila ada pelanggan keluar. Okey. Kemudian ini kita boleh kata misalnya, jadi kita menggunakan perkataan yang berlainan setiap perenggan walaupun kita memberikan contoh. Ya, misalnya kita boleh menggunakan aplikasi beli belah dalam talian seperti Shopee, Lazada, ya, atau pasar raya dalam talian seperti Tesco, membeli apa-apa saja tanpa perlu keluar dari rumah. Ya, di sini cikgu memberikan 2 contoh. Sekiranya lapar, perkhidmatan GrabFood atau Foodpanda bolehlah kita manfaatkan. Ya, baik. Jadi murid-murid sekalian, nampak, ya, bagaimana cikgu memberikan contoh. Jadi sama seperti huraian tadi, sekiranya di sekolah mungkin ada cikgu yang meminta murid-murid memberikan 2 contoh.
3 contoh. Boleh teruskan, tak ada masalah. Ya, boleh saja teruskan, tidak ada masalah. Tulis 2 contoh pun boleh, tapi mungkin ayat yang ditulis oleh murid-murid sekalian itu mungkin lebih pendek, jadi tak ada masalah. Ya, tapi kalau lihat contoh yang cikgu berikan di sini sebenarnya sudah sangat lengkap. Ya. Jadi bagi cikgu tak perlulah sampai 3 contoh. Ya. Yang terakhir ni 2 contoh pun cikgu nampak sudah sangat panjang di sini. Ya. Baik. Setelah kita tulis ayat contoh, kita akan teruskan dengan ayat kesan. Ya, kita akan teruskan dengan ayat kesan, iaitu apakah impaknya? Apakah impaknya? Apabila kita mematuhi perintah kawalan pergerakan, kita menurunkan lekuk ya, ataupun keluk wabak, kita memutuskan rantaian jangkitan, maka kesannya ialah bilangan kes, kadar kematian dikurangkan. Ya, baik. Jadi kita kata sekiranya perintah ini dipatuhi oleh segenap lapisan masyarakat, nescaya bilangan kes COVID-19 dan kadar kematiannya akan dikurangkan. Jadi ini ialah kesannya. Sekiranya perintah ini dipatuhi oleh segenap lapisan masyarakat, nescaya bilangan kes COVID-19 dan kadar kematiannya akan dikurangkan. Okay, manakala kesan di sini, apabila kita cuci tangan, risiko jangkitan akan dikurangkan, virus COVID-19 terbunuh, sabun cecair mengandungi alkohol. Ya. Sebagai impaknya, kita boleh kata sebagai impaknya, risiko jangkitan akan dikurangkan. Ya, mengapa akan dikurangkan? Kerana virus COVID-19 akan terbunuh. Sebenarnya dia akan terbunuh dengan mudahnya, ya, oleh sabun atau cecair yang mengandungi alkohol. Ya, baik. Kemudian ini pula dengan mempraktikkan amalan ini ataupun tindakan ini, ya, dengan mempraktikkan amalan ini, interaksi sesama manusia lebih terbatas. Lebih terbatas maksudnya lebih limited, ya, lebih terbatas. Dan kemungkinan jangkitan pasti akan dikurangkan. Okay, dengan mempraktikkan amalan ini, interaksi sesama manusia lebih terbatas dan kemungkinan jangkitan pasti akan dikurangkan. Ya, baik. Kemudian keadaan pasaraya, kedai runcit, keperluan asas tidak akan menjadi sesak. Okay. Jadi kita pun kata jikalau kita mengambil tindakan ini, ya, jikalau kita mengambil tindakan ini, keadaan di pasaraya dan kedai runcit keperluan asas kalau tak ada pun tak payahlah, ya, ataupun keadaan di pasaraya dan kedai runcit tak payah keperluan asas pun tak apa, okay. Sudah tentu tidak akan menjadi sesak.
Ya, itu ialah impaknya, kesannya daripada tindakan kita itu. Baik, akhir sekali, akhir. Baik. Jadi apabila kita memberikan kesan, kita mesti fikirkan apakah kebaikannya. Ya, kalau katakan sesuatu itu adalah sesuatu yang baik, maka sudah tentu kesannya ialah kebaikan. Tapi kalau katakan apa yang sedang kita huraikan ataupun ayat topik kita ialah sesuatu yang berkaitan dengan kesan negatif dan sebagainya, maka sudah tentu kesannya juga negatif. Ya, tapi di sini oleh sebab ini merupakan saranan tindakan yang perlu kita amalkan, maka kesannya mestilah semuanya kesan yang positif. Kalau kita amalkan tindakan ini, apakah kesan positifnya? Ya, baik. Akhir sekali, kalau kita tengok, kita sudah sampai P, toku, co, cap. Ya, kesan sudah, sekarang tinggal ayat penegas. Kalau kita perhatikan apa yang cikgu tulis di sini, tulis ayat topik semula dengan perkataan lain. Ya, sebenarnya untuk penegas, kita seolah-olah tulis ayat topik kita semula. Tetapi kali ini dengan perkataan lain. Maksudnya masih sama. Jadi apabila kita buat satu huraian kita itu atas bawahnya sama. Ya, atas bawahnya sama. Atas kita nyatakan apa, kemudian kita huraikan mengapa, kita berikan contoh, kita berikan kesan. Akhir sekali kita masukkan, kita ulang apa yang hendak kita katakan itu semula supaya orang tak lupa. Ya, jadi sangat penting untuk ada ayat penegas. Jadi di sini kita boleh kata begini dengan kata lain, kita haruslah menyambut seruan yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ya, siapa yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin? Kita mesti masukkan jawatan. Ya, Perdana Menteri kita agar duduk di rumah sahaja sepanjang tempoh PKP ini. Ya, cikgu boleh guna perkataan PKP sebab tadi di atas kita sudah tulis Perintah Kawalan Pergerakan kurungan PKP. Okay. Kemudian di sini kita boleh kata tegasnya, kalau tadi dengan kata-kata lain, sekarang kita kata tegasnya, cuci tangan dijadikan amalan harian. Ya, cuci tangan mesti dijadikan amalan harian, ya, yang wajib dipatuhi oleh setiap individu pada setiap masa. Okay. Ataupun tegasnya, amalan cuci tangan, amalan betul, ataupun cara betul, ya. Teknik yang betul. Teknik betul. Ya, teknik betul untuk mencuci tangan mesti dijadikan amalan harian yang wajib dipatuhi oleh setiap individu pada setiap masa. Okay. Semua orang mesti laksanakan setiap masa. Okay. Baik, kemudian apakah ayat penegas di sini? Mempraktikkan penjarakan sosial. Maksudnya kita boleh kata pendek kata, ya, tadi kita sudah guna dengan kata-kata lain, kemudian kita kata tegasnya, sekarang kita kata pendek kata. Pendek kata, kita haruslah mempraktikkan penjarakan sosial pada setiap masa. Sekiranya kita terpaksa berada di luar rumah. Ya, kita guna perkataan terpaksa untuk memberikan penegasan bahawa kita sekarang ini sedang berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Memang tak sepatutnya pun berada di luar rumah tanpa tujuan. Baik. Sebenarnya yang akhir sekali kalau kita tengok menganjak paradigma satu kosakata menarik di sini. Menganjak paradigma tu apa maksudnya? Maksudnya kita perlu mengubah pemikiran kita, mengubah cara hidup, nilai
kehidupan kita, ubah sedikit ya ke arah yang positif, bukan ke arah yang negatif ya. Kita mengajak paradigma atau paradigm shift, maksudnya kita ubah cara kita berfikir ya. So di sini kita boleh kata, contohnya saya kata secara tuntasnya ya, rakyat Malaysia lah ya, rakyat Malaysia wajarlah ya mula menganjak paradigma ya, iaitu membuat perubahan dengan mengamalkan beli belah dalam talian. Ya, secara tuntasnya rakyat Malaysia wajarlah mula menganjak paradigma, iaitu membuat perubahan ya, perubahan dalam rutin harian. Ya, membuat perubahan dalam rutin harian ya, iaitu membuat perubahan dalam rutin harian dengan mengamalkan beli belah dalam talian. Okay, nampak? Jadi kita sudah membuat pengembangan isi secara melintang. Tapi walaupun secara melintang, kita masih ingat apa yang secara menegak tadi. Ya, baik. Sekiranya kita baca, kita akan nampak ada kesinambungan. Tak ada masalah. Sebagai contoh ya, kalau cikgu baca yang ini, isi yang keempat ya. Kita baca isi yang keempat. Akhir sekali, kita juga disarankan agar mengamalkan pembelian dan pembayaran dalam talian. Tindakan ini amat bermanfaat kerana dapat mengurangkan keperluan kita keluar dari rumah serta meminimumkan keperluan kita menyentuh wang kertas atau duit shilling yang mungkin tercemar oleh virus COVID-19. Misalnya, kita boleh menggunakan aplikasi beli belah dalam talian seperti Shopee, Lazada atau pasaraya dalam talian seperti Tesco untuk membeli apa-apa sahaja tanpa perlu keluar dari rumah. Sekiranya lapar, perkhidmatan GrabFood atau Foodpanda bolehlah kita manfaatkan. Jikalau kita mengambil tindakan ini, keadaan di pasaraya dan kedai runcit sudah tentu tidak akan menjadi sesak. Secara tuntasnya, rakyat Malaysia wajarlah mula menganjak paradigma, iaitu membuat perubahan dalam rutin harian dengan mengamalkan beli belah dalam talian. Okey, baik murid-murid sekalian. Cikgu harap setakat ini murid-murid dapat mengikuti kelas ataupun pembelajaran kendiri ini dengan baiknya. Ya, cuma jangan lupa sebelum kita tulis setiap isi itu, kita wajar masukkan rakan-rakan sekalian sebagai langkah pertama. Sebelum masuk isi yang kedua, kita juga boleh kata rakan-rakan sekalian, selain itu kita juga harus ya, kita masukkan rakan-rakan sekalian ataupun saudara dan saudari sekalian di tempat-tempat yang sesuai ya. Baik. Kemudian kita dah habis bahagian isi, maka kita sampai ke peringkat yang terakhir, iaitu kita menulis penutup ya, iaitu kita menulis penutup. Untuk penutup kita menggunakan teknik kecaha. Apa itu teknik kecaha? Ya, teknik kecaha cikgu tunjukkan ya, ke merujuk kesimpulan, ayat kesimpulan. Dan ayat kesimpulan ini mesti merujuk ayat kehendak. Jadi ke di sini sebenarnya berasal daripada dua perkataan yang ada ke, satu kesimpulan, dua kehendak. Ya, baik. Kehendak soalan kita ialah apa? Tindakan. Ya, baik. Kemudian seterusnya maksudnya cadangan. Cadangan apabila kita tulis ayat cadangan, cadangan mesti ada kata bantu. Seperti haruslah, mestilah, perlulah, ataupun kita juga boleh gunakan ayat yang dimulai marilah kita. Ya, marilah kita juga boleh. Right? Boleh? Baik. Maksudnya kita memberikan cadangan. Selepas kita memberikan cadangan, kita mesti ada harapan. Harapan sentiasa harapan yang baik, dan kita simpan harapan yang baik itu di hujung sekali, maka karangan kita akan ditutup dengan sesuatu yang sangat positif dan sangat baik. Ya, ayat harapan mesti ada kata seperti berdoa agar, berharap semoga, mudah-mudahan. Baik. Jadi kita lihat bersama-sama. Okay, ayat kesimpulan biasanya kita tulis 2 ayat. Kalau untuk yang tak mampu tulis 2 ayat, tulis 1. Tak mampu tulis 2 ayat cadangan, tulis 1. Ya. Dan sekurang-kurangnya 1 ayat kesimpulan, 1 ayat cadangan, 1 ayat harapan. Tapi yang cikgu berikan hari ini ialah 2 ayat kesimpulan, iaitu ayat kesimpulan dengan huraiannya.
ayat cadangan dengan uraiannya dan kemudian ayat harapan. Okey, baik, di sini sebagai apa, ya? Apakah perkataan yang boleh kita masukkan di sini? Banyak, ya. Kita boleh masukkan perkataan macam sebagai penutup, ya, sebagai kesimpulan, ya. Kita juga boleh guna perkataan sebagai akhirul kalam, ya, sebagai akhirul kalam. Itu maksudnya sebagai penutup juga, ya. Cikgu tak begitu suka perkataan konklusi. Ya, jadi kalau ada yang tulis sebagai konklusi, sebenarnya cikgu tak begitu berkenan sebab konklusi itu sebenarnya bahasa Inggeris. Ya, seolah-olah kita tunjukkan kepandaian kita dalam bahasa Inggeris. Padahal kita menggunakan bahasa Melayu. Ya. Sedikit bahasa Arab bolehlah, ya, macam contohnya akhirul kalam. Ya. Baik. Jadi sebagai akhirul kalam, terdapat empat apa asas rujuk kehendak soalan. Ingat tak kehendak soalan kita? 4 tindakan asas yang wajib kita praktikkan sebagai rakyat Malaysia untuk membantu negara memerangi wabak COVID-19 ini. Jadi kita ulang dengan menyatakan bahawa kita ada 4 tindakan asas. Okay? Kemudian kita huraikan. Bagaimana kita huraikan? Bagaimana kita huraikan? Baik, cikgu tunjukkan bagaimana kita huraikan di sini. Baik. Tindakan ini penting agar kita dapat memastikan doktor dan kaki tangan perubatan di hospital dapat terus mengoptimumkan kapasiti mereka sebagai barisan hadapan untuk menangani wabak ini demi kesejahteraan rakyat. Ya, mengapa kita perlu mengamalkan kesemua ini? Kerana kita tidak hendak hospital kita menjadi semakin sesak sehingga akhirnya mereka tidak dapat merawat dan memulihkan pesakit-pesakit COVID-19 ini. Ya, jadi kita hendak memastikan mereka dapat terus mengoptimumkan kapasiti mereka sebagai barisan hadapan frontliners untuk menangani wabak ini demi kesejahteraan rakyat. Baik, kemudian yang ini pula, apakah penanda wacana yang sesuai? Sehubungan dengan itu, ya, marilah kita apa seruan? Apakah kata kerja yang sesuai sebelum seruan? Ya, menyahut seruan. Ya, kita mesti menyahut seruan kerajaan. Menyahut seruan kerajaan dengan sehati, sejiwa dan seia sekata. Maksudnya kita bermuafakat, kita bersama-sama. Apakah peribahasa yang menggambarkan bermuafakat, bersama-sama? Ya. Bulat air kerana pembetong, bulat manusia kerana muafakat. Okey. Dan kemudian di sini kita huraikan lagi, ya, kita mesti memastikan daerah yang kita diami keluar daripada zon merah atau zon jingga dan akhirnya bebas daripada kes COVID-19. Kita mesti, nampak tak? Kita mesti menggambarkan bahawa kita menggunakan ayat cadangan. Marilah kita tadi menggambarkan kita juga menulis ayat cadangan. Ya. Faham setakat ini? Maksudnya kita berikan cadangan apa yang perlu dibuat. Tadi kita sudah nyatakan tindakan itu secara terperinci. Sekarang kita nyatakan tindakan kita secara umum. Secara umumnya ialah kita mesti bekerjasama. Kita mesti menyahut seorang kerajaan. Kita mesti bekerjasama seia sekata sehati sejiwa, bulat air kerana pembetong, bulat manusia kerana muafakat. Masukkan ungkapan menarik. Kemudian kita mesti memastikan daerah yang kita diami keluar daripada zon merah atau zon jingga. Kenapa cikgu masukkan ayat ini? Kerana cikgu hendak kaitkan dengan bahan. Dalam bahan tadi memang ada bahagian yang menyeru kita supaya kita bebaskan daerah kita daripada zon merah, zon jingga tu, ya. Baik. Kemudian harapan, okay, kita gunakan perkataan yang baik di sini dengan istiqamah. Ya, istiqamah maksudnya ketaatan dalam mengusahakan sesuatu yang baik. Ya, sikap taat, setia dalam usaha melaksanakan sesuatu yang baik, itu maksudnya istiqamah.
Ya, selepas ini kalau murid-murid masih ada yang kurang faham, sentiasa merujuk Kamus Dewan, ya, sentiasa merujuk Kamus Dewan. Kamus Dewan ada segala-galanya penjelasan di sana. Dan satu lagi saya masukkan di sini keiltizaman yang teguh, iaitu kesungguhan ataupun komitmen, usaha yang teguh. Saya berdoa semoga, ya, ingat dalam ayat harapan kita perlu ada perkataan seperti semoga, ya, agar, mudah-mudahan bilangan kes sifar dapat direkodkan, ya, bilangan kes sifar COVID-19, ya, kita masukkan bilangan kes sifar COVID-19 dapat direkodkan apabila tamatnya Perintah Kawalan Pergerakan pada 14 April 2020 nanti. Sekian, terima kasih. Jangan lupa kita mesti ada sekian terima kasih sebab kita ini merupakan satu skrip rakaman video, ya, yang akan dikongsikan oleh murid dalam media sosial, ya, dalam karangan ini. Jadi cikgu harap setakat ini murid-murid dapat mengikuti, ya, sesi pembelajaran dengan baiknya, ya, sebab cikgu telah pun menerangkan keseluruhan cara menulis karangan daripada bahagian pendahuluan, isi sampai penutup. Ya, jadi kerja murid seterusnya ialah tulis karangan ini selengkapnya dalam 6 perenggan. Sekiranya ada masa selepas ini, cikgu juga harap murid-murid sekalian boleh meneliti satu sudut pengayaan di sini, ya, sudut kebat yang cikgu ambil daripada Majlis Keselamatan Negara yang telah dikongsikan dalam Telegram malam tadi, ya, iaitu dia kata salah satu ubat yang mampu membendung penularan COVID-19 ialah duduk rumah. Ya, jadi makan ubat ini, ya. Kebaikannya ada 3 kebaikan di sini. Di sini saya ada satu soalan kebat. Sepanjang tempoh PKP, ukhuwah dengan keluarga dikatakan semakin baik. Bersetujukah anda dengan pernyataan ini? Berikan uraian anda, panjang uraian tidak kurang daripada 50 patah perkataan. Jadi, cikgu harap selepas habis karangan ini, murid-murid boleh berikan pendapat dalam beberapa ayat, ya, mungkin 4 ayat, 5 ayat, ya, tidak kurang daripada 50 patah perkataan berkaitan dengan pernyataan ini. Jadi, sehingga sini pembelajaran dalam talian kita pada hari ini, semoga kita semuanya sihat, ya, dan patuhi semua yang telah disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Bersama-samalah kita memerangi COVID-19 dengan baiknya. Baik, sehingga sinilah, ya, pembelajaran dalam talian kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.